Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi ini kita masih lagi diberikan kehidupan, kesihatan dan afiat oleh Allah Ta'ala untuk dapat sama-sama kita menyambung semula untuk pengajian kuliah duha kita. Dan insya-Allah kita akan masuk kepada ayat yang ke-23 surah An-Nisa, ya. 22 22 ke 23? 23. Okey. So 23 lah. Pening dah tadi. Ha? 23. Okey, baik. Saya baca ayat 23, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Sadaqallahul Azim. Kita tengok terjemahan bagi ayat yang ke-23, ya. Mafhumnya, diharamkan ke atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang lelaki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu yakni mertua, anak-anak perempuan dari istrimu yakni anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikannya, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu isteri-isteri anak kandungmu yakni menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan itu dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa yang lalu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, ini adalah mafhum bagi ayat yang ke-23. Ayat ni Allah Ta'ala menerangkan kepada kita berkenaan dengan hukum mahram, ya, dipanggil sebagai hukum mahram, ya. Orang kita selalu dia terkeliru antara muhrim dengan mahram. Kalau muhrim tu maknanya orang yang berada dalam keadaan ihram, ya. Kalau perempuan dipanggil muhrimah, kalau lelaki dipanggil muhrim. Tapi kalau
orang yang diharamkan baginya pernikahan dan perkahwinan, maka dia dipanggil mahram. Ya, mereka ni dipanggil mahram, atau kalau ramai dipanggil maharim. Maknanya orang-orang yang diharamkan untuk kita mengahwininya. Okey. Kalau kita tengok pada ayat 23 ni, ayat ini Allah meletakkan beberapa batasan dalam perkahwinan, iaitu batasan larangan. Sebab apa Allah tetapkan batasan larangan? Disebabkan pada zaman jahiliah dahulu mereka mengahwini orang-orang yang tidak boleh dikahwini. Maknanya mereka mengahwini mahram mereka. Ini orang Arab zaman jahiliah dahulu. Jadi mereka bebas dalam perkahwinan, maka Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan panduan ataupun batasan membezakan di antara dua kumpulan. Satu, golongan yang dihalalkan untuk mereka kahwini. Dua, golongan yang diharamkan untuk mereka kahwini. Baik, sebelum kita nak pergi pada ayat ini, kita nak tengok beberapa perkara pengajaran yang penting yang kita dapat ambil daripada ayat 23 ni. Pertamanya, dalam Islam, larangan perkahwinan itu dengan seseorang ada beberapa asbab yang menyebabkan haram berkahwin dengan seseorang itu. Pertama, diharamkan berkahwin dengan seseorang itu kerana kehormatannya. Kerana kehormatannya. Apa maksud kehormatannya? Kedudukannya. Allah Ta'ala dan agama Islam haramkan kita mengahwininya kerana kedudukannya, martabatnya dan kehormatannya. Siapa itu? Permaisuri? Siapa? Itu dari segi adat lah. Ni kita cerita dari segi hukum. Siapa? Kita tak boleh kahwin dengan dia bukan kerana dia mahram kita, tapi kerana kehormatannya dan kedudukan dia. Siapa? Ya? Baik. Jadi antara mereka yang Islam haramkan mengahwini mereka adalah isteri para anbiya, isteri para nabi dan isteri para rasul alaihimussalatu wassalam. Semua isteri para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dikahwini, tetapi ada tetapi. Yang haram dikahwini hanyalah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah baginda sentuh. Yang baginda tak sentuh halal. Sebab ada wanita-wanita yang kahwin dengan Nabi SAW, tapi Nabi ceraikan dia tanpa Nabi menyentuhnya. Ada. Ya, dia datang nak kahwin dengan Nabi, dia bagi tawaran. Nabi terima. Bila Nabi terima, tengok-tengok dia memiliki penyakit kusta, dia tak bagi tahu. Nabi ceraikan dia. Tapi dia tidak disentuh. Berarti ulama menyatakan dia boleh kahwin lagi dengan orang lain. Ada juga yang mengahwini Nabi SAW, tetapi dia memiliki perlakuan yang tidak baik, lalu diceraikan. Adalah banyak beberapa wanita, tapi tidak ramai, ya, lalu diceraikan tanpa Nabi SAW menyentuhnya. Jadi wanita yang seperti ini, kata para ulama, mereka boleh berkahwin semula. Tapi kalau yang dah kahwin dengan Nabi SAW, Nabi dah sentuh mereka, sama ada Nabi ceraikan mereka masih hidup, atau Nabi SAW wafat sedangkan mereka hidup, mereka tak boleh berkahwin selama-lamanya, forever and ever. Tak boleh. Sebab mereka tu diberi kedudukan dalam Quran sebagai ibu orang-orang beriman, ummahat al-mu'minin.
ibu orang-orang beriman. Sama ada mereka ada zuriat dengan Nabi SAW, tak ada zuriat, itu bukan masalah. Yang penting Nabi SAW sudah menyentuhnya. Bila Nabi sentuh dia, martabatnya, kedudukannya, darjatnya tinggi. Mereka digelar sebagai ibu orang beriman, atau disebut sebagai mahram orang beriman. Mahram dari segi hubungan keimanan, bukan dari segi hubungan kekerabatan. Jadi kita kena faham, ada mereka yang menjadi mahram kita kerana keimanan, hubungan keimanan. Tapi kalau isteri para ulama, isteri para wali, kan? Kalau wali tu meninggal atau ceraikan, boleh tak kahwin dengan isterinya? Boleh. Yang tak boleh isteri Nabi sahaja. Isteri ulama ke, isteri ustaz ke, isteri wali ke, kalau dia ceraikan isterinya, boleh kahwin. Sama ada disentuh ataupun tidak. Kerana hukum itu hanya khusus kepada Nabi SAW dan isteri baginda sahaja. Okey, jelas? Ya? Okey, baik. Yang kedua, pengharaman perkahwinan itu adalah disebabkan kerana hubungan kekerabatan. Kalau kita panggil hubungan nasab. Tapi tak semua nasab tu haram kahwin. Yang haram kahwin itu adalah hubungan nasab yang mempunyai satu rahim. Satu rahim, maknanya yang paling dekat. Nanti kita akan tengoklah senarai-senarai itu. Yang paling dekat dan memiliki hubungan kerabat, haram kahwin. Kecuali Allah kata, melainkan zaman dulu. Zaman dulu tu ada dua makna. Satu, ulama kata zaman dulu, syariat dulu. Syariat Nabi dulu boleh kahwin dengan orang yang dekat. Boleh. Sebab apa? Sebab manusia tak ramai masa tu. Tengok Qabil kahwin dengan adik Habil. Habil kahwin dengan adik Qabil. Bolehlah. Pasal apa? Kalau tak boleh kahwin, tak ada lagi tu. Walaupun mereka kalau ikutkan adik-beradik lah tu. Mak ayah sama. Cuma dia silang saja. Dia tak boleh ambil direct. Dia keluar sekali kembar, dia tak boleh kahwin dengan kembar dia. Dia kena kahwin dengan adik-beradik kembar. Macam tu. Dan ini yang diamal oleh Yahudi. Yahudi Ortodok sampai sekarang, mereka kahwin dengan kerabat mereka. Mereka amal dengan syariat mereka. Maknanya kalau mereka kahwin dengan anak saudara, kahwin dengan pakcik, dia kahwin. Ya? Disebabkan kerana dulu dalam syariat tu dibenarkan. Bahkan mereka kata kahwin dengan orang jauh menyebabkan rosaknya nasab. Kehormatan Bani Israel itu hilang. Berbeza dengan Kristian. Kristian dia kata kahwin dengan orang luar, jangan kahwin dengan keluarga terdekat. Kalau tidak, anak cacat. Macam tu pula. Tapi dalam Islam meletakkan batas. Mana yang dekat ada yang boleh kahwin, ada dekat yang tak boleh kahwin. Nak kahwin jauh pun boleh, nak kahwin dekat pun boleh. Sebab tu kita tengok Nabi SAW dan sebahagian para sahabat, mereka kahwin dekat. Ya, mereka kahwin dekat. Contoh, Saidina Ali sepupu Nabi SAW. Tapi Saidina Ali kahwin dengan anak Nabi. Dekatlah tu. Dia tak pergi jauh. Ya. Tidaklah jauh-jauh dicarinya. Ya. Tapi ada juga Nabi SAW kahwin dengan isteri yang jauh. Ada yang Nabi SAW kahwin dengan isteri yang dekat. Ya. Misalnya. Okey. Yang ketiga, asbab kepada pengharaman perkahwinan itu adalah disebabkan kerana hubungan susuan. Yang pertama tadi hubungan nasab. Yang ketiga ni hubungan susuan. Sebab adalah hadis Nabi SAW,
baginda bersabda, yahrumu minar radha'ah kama yahrumu minan nasab. Haram hukum bagi susuan sama seperti pengharaman hukum bagi kekerabatan. Susu tu menjadi hukum mahram seperti mana darah daging. Tetapi ada tetapi pula. Bukan semua susuan sabit hukum nasab. Faham? Bukan semua susuan sabit hukum nasab. Dalam mazhab Syafi'i mensyaratkan bagi pensabitan nasab kerana susuan dia ada syarat dia, iaitu menyusukan 5 kali susuan yang mengenyangkan. Nyusu sekali kenyang, belum anak susuan. Nyusu 2 kali, belum lagi. 3, belum. 4, belum. 5, okey, baru jadi anak susuan. Kalau tak, dia jadi anak X susuan. Dia X pula kat situ, bekas susuan. Tapi tidak jadi anak susuan. Betul kan orang kita confuse. Oh, saya pernah menyusukan dia. Nanti dulu berapa kali? Tak ingat. Tak ingat, tak dikira. Sebab hukum mesti dibina atas yakin. Bagi ingat juga. Rasa-rasa lah. Rasa pula. Rasa tu makanan. Dia kenyang pun tak boleh. Dia kena 5 kali. Tu syarat dia. Dan tak boleh campur dengan susu formula. Dia mesti susu badan. Kalau dia ambil susu dia, campur susu formula, dia menyusukan budak tu, tak boleh. Tak boleh. Tetapi kalau sekiranya cukup 5 untuk selamat daripada syubhat, mazhab Syafi'i kata sabit juga susuan. Kerana dia pakai kaedah kalau yang halal bertembung dengan yang haram, maka melebihkan yang hukum yang haram. Sebab takut susu badan tu lagi banyak daripada kuantiti susu formula. Tu satu. Tu baru satu perkara. Nombor 2, selain pada 5 susuan, syarat dia yang kedua, nak sabit hukum susuan, nak tahu susu tu datang daripada mana. Macam mana pula tu? Minta izin. Minta izin bukan. Maksudnya, kalau ibu susuan menyusukan anaknya, mesti susu itu berpunca daripada suaminya. Faham? Yalah, seorang isteri, seorang wanita, dia ada susu tu kerana dia hamil lah. Kalau tak hamil, tak adalah susu. Susu tu, hamil tu kerana perbuatan suaminya yang mengandungkannya. Betul kan? Baik. Kalau dia makan ubat, kan sama sekarang kan ada teknologi, dia makan ubat, keluar susu. Hormon dia berubah, keluar susu. Bukan kerana suami, tapi kerana ubat. Maka tak sabit hukum susuan secara mutlak. Faham? Sebab itulah hukum zaman sekarang ni dia dah kompleks. Sebab zaman dulu tak ada ubat boleh keluar susu. Zaman sekarang dah ada. Sebab tu banyak orang perempuan yang tak kahwin, dia nak bela anak, nak bagi anak tu jadi hubungan mahram dengan dia, dia makanlah ubat untuk mengeluarkan susu supaya dia dapat menyusukan budak itu. Tapi anak susuan itu hanya sabit mahram dengannya sahaja, tidak dengan selainnya. Sebab apa? Sebab susu tu bukan datang daripada suaminya. Sebab dia tak kahwin. Sebab dia tak kahwin. Contohlah katakanlah seorang perempuan ni, dia pernah kahwin. Contohlah pernah kahwin dulu, lama dah. Dah adalah seorang anak. Lepas tu cerai. Lama dah tak kahwin, teringin pula ambil seorang anak lagi. Ambil anak angkat. Anak angkat saja tak sabit mahram. Dia makan ubat,
dia menyusukan anak angkat tu supaya nak bagi kawan dengan anak dia hasil perkahwinan dulu. So kata kalau dia dah menyusukan dah 5 kali susuan yang mengenyangkan, jadi mereka berdua tu bukan adik-beradik susuan. Mereka berdua bukan adik-beradik susuan. Dia kata kalau dulu anak dia perempuan, anak angkat dia ambil ni lelaki, jadi anak angkat yang lelaki, anak susuan yang lelaki ni hanya mahram dengan dia, tapi boleh kahwin dengan anak dia yang perempuan tu yang hasil perkahwinan yang lain. Jelas? Sebab apa? Sebab dia datang kerana sebab lain, susu tu. Okey? Jelas Tapi kalau anak lelaki tadi tu dengan adik-beradik mak dia tu, itu sabit hukum. Itu sabit. Dengan adik-beradik dia saja. Selain daripada adik-beradik dia, anak dia betul ke, anak tiri dia ke, itu semua tak sabit mahram. Ya, tak sabit mahram. Ya. Jadi ini kena jelas. Ini hukum semasa. Sebab zaman dulu tak ada. Sebab apa? Kerana Nabi SAW pernah sebut al-labanu lil fahal. Susu tu mesti datang daripada asbab suaminya. Termasuklah kalau susu tu datang kerana sebab zina. Ini hukum dulu dibincangkan. Dia berzina, wal'ayadzubillah. Ada susulah, dilahirkan anak tu, dia tak nak bunuh anak tu, dia tak nak gugurkan anak tu. Misalan, anak tu tak apalah, anak dia lah. Pergi ambil pula satu anak yang lain, disusukan. Supaya anak tu jadi anak susuan dia. Dia nak ambil anak lain, kan? Geram kat power dia tu, tak payah kahwin kan, kata belah anak ni lah, kan? Misalan. Jadi mereka tidak sabit hukum susuan, kerana punca susu itu datang daripada sebab yang berbeza. Dia hanya sabit dengan maknya sahaja. Okey. Yang ni pun orang perempuan yang apa ni, yang tak nak kahwin tu, dia kena tahulah hukum ni. Dia kena tahu hukum berkenaan dengan hal ini. Baik, itu yang ketiga. Jelas Berdosa? Dosa. Sebab dia bukan mahram. Sebab adik dia ada anak kecil, ada susu, jadi dia suruh anak dia ambil angkat tu menyusukan kepada adik dia, supaya jatuh mahram macam tu. Boleh. So dia akan jadi pangkat apa ni, ibu saudara susuan. Boleh. Kalau macam kalau anak perempuan, maknanya tak boleh lah sebab belah suami dia. Anak perempuan. Kalau dia ambil anak lelaki kan, dia nak dapatkan mahram tu, dia ambil anak lelaki. Okey. So, ini kalau dia ambil anak perempuan. Okey. So, nak mahramkan dengan suami dia. Macam mana pula? Tak boleh lah. Tak boleh kan? Isunya bila dia ambil anak perempuan, adik dia menyusukan anak angkat perempuan dia tu, anak perempuan dia hanya mahram dengan dia, tidak dengan suami dia. Ya. Sebab suami dia tu jadi macam hukum kita dengan mak saudara kita, kita dengan bapa saudara kita mahram. Tapi dengan isteri bapa saudara kita bukan. Dia jadi macam tu. Jadi susah juga. Jadi nak besarkan budak tu, takkan dia nak tinggalkan suami ni, abang duduk luar dulu. Anak nak pakai baju. Sebab mahram dengan dia, tapi tidak dengan suami dia. Kecuali suami dia menyusukan budak tu. Ustaz ada saja melawak ya. Okey. Dia jadi mahram, tapi mahram yang sementara. Maknanya dia tak boleh kahwin saja. Sebab dia tak boleh himpunkan dua kan. Tapi dari segi aurat, batas wuduk semua tu tak boleh lah. Ya. So dia kena ambil anak lelaki. Kecuali kalau dia nak menyusukan sendiri pun tak boleh juga. Kecuali dia kena hamil lah. Dia kena cari ibu susuan belah lelaki, belah suami dia. Ya.
belah suami. Maksudnya menyusu dengan adik perempuan dia, ambil lagi menyusu pula dengan adik-beradik belah suami dia pula. Biar sabit macam tu. Baru boleh. Baru boleh kalau macam tu. Kalaulah suami dia ada adik perempuan. Ya. Tak faham? Kadang-kadang orang ambil dia tak tahu hukum. Jadi itu bahaya. Sebab kesan dia jangka masa yang panjang. Dia tak semua susuan tak boleh kahwin. Dia ada had-had dia. Dia ada had-had dia. Okey, tu sebab yang ke berapa tadi? Ketiga. Sebab yang keempat, pengharaman perkahwinan itu agama letakkan adalah kerana perkahwinan. Kerana perkahwinan. Ini dipanggil musaharah. Musaharah. Kita tak boleh kahwin dengan dia. Punca dia kenapa? Sebab ada perkahwinan. So tu tak boleh kahwin dengan dia. Ada dalam perkahwinan ni ada dua kategori. Satu, tak boleh kahwin dengan dia selama-lamanya. Satu lagi, tak boleh kahwin dengan dia sementara. Dia mahram juga, tapi mahram yang sementara. Contoh, bila kita kahwin dengan suami kita, maka ayah suami kita menjadi mahram kita forever and ever. Bukan ayah saja, Tok Wan dia, Tok Ki dia, Tok Nek dia, semua mahram selama-lamanya. Sama ada bercerai, tak bercerai, dia mahram. Dia mahram. Jelas, samalah sebelah ibu pun, sebelah suami, bila dia kahwin dengan isteri dia, mak mertua dia, nenek dia dan sebagainya ke atas, itu adalah mahram yang kekal. Dia tidak akan berubah sampai kiamat. Okey, itu satu kategori. Satu lagi mahram juga, tapi sementara. Contoh, bila kahwinnya seseorang itu dengan seseorang, mak saudara dia mahram dia. Maksud mahram kat sini bukan boleh tengok aurat. Sebab mahram ada banyak pecahan hukum dia. Maknanya tak boleh kahwin. Sebab dia kahwin dengan isteri dia tak bolehlah kahwin dengan mak saudara dia. Tapi kalau dia dah cerai dengan isteri dia boleh kahwin dengan mak saudara dia. Boleh. Dia panggil mahram sementara. Ya. So itu berpunca daripada perkahwinan, ya. Maka kerana perkahwinan itu menyebabkan pensabitan hukum mahram itu berlaku, ya. Pensabitan hukum mahram berlaku. Dan yang terakhir, sabit hukum mahram itu juga, selain daripada perkahwinan ni, dia ada satu lagi pensabitan syarat kepada mahram, iaitu apabila berlaku sentuhan. Ya, berlaku sentuhan, maka baru sabit hukum mahram. Ini berlaku apabila perkahwinan yang melibatkan mahram dengan anak tiri. Ini hukum tiri dipanggil. Hukum tiri. Hukum tiri, tiri ni dia kompleks sikit. Dia beza sikit. Nanti kita tengok dalam ayat Quran ni. Hukum tiri ni maknanya, dalam ayat yang kita baca tadi, Allah kata, kalau seorang suami dia kahwin dengan seorang janda yang ada anak perempuan. Bila dia kahwin dengan wanita itu, kalau dia menyentuh isterinya, maka anak tirinya menjadi mahramnya. Ada dua syarat kita tengok dalam Quran ni sebut. Satu, dia bela anak tiri tu, bukannya bapak dia yang bela. Kalau hak penjagaan tu dapat kat bapak dia, tu lain. Satu, dia bela sebab isteri dia dapat hak jagaan. Dua, dia sentuh isteri dia. Barulah anak tiri tu jadi mahram kekal. Kalau dia tak sentuh isteri dia, kahwin saja,
maka anak tiri tidak jadi mahram kekal. Dia jadi mahram sementara. Maksud sementara tu, dia tak boleh kahwin dengan anak tiri dia sebab dia kahwin dengan mak dia. Tapi kalau dia ceraikan mak dia, dia boleh kahwin balik dengan anak tiri dia. Faham tidak tu? Risau saya ni. Sekarang saya seorang je faham. Faham kan? Jelas ya? Kalau macam kata macam tadi kata dia menikah dengan anak, dengan isteri dia yang punya anak perempuan. Yeah. Jadi dia bersama. Jadi dia jadi mahram lah. Kalau dia bercerai, boleh ke dia nikah dengan anak? Kalau dia bercerai sebelum dia bersama, boleh. Dia boleh kahwin. Mengamuklah mak tu kat kenduri anak dia. Bila dia dah bersama dengan isteri dia, dia mempunyai anak perempuan. Maknanya anak tiri dia lah. Betul. Bila dia dah bersama, lepas tu cerai, dia nak Okey. nikah dengan anak Tak boleh. Dia selagi mana dia dah bersama, dia jadi mahram kekal. Sebab dia sebab apa anak tiri kan? Betul. Tiri. So tiri syarat dia begitu. Syarat dia begitu. Tapi isu sekarang ni, bila saya baca ayat ni, saya terfikir satu soalan. Tak tahulah, saya ajak ibu-ibu berfikir jugalah. Sebab ni cerita kan orang tua lah kan. Yang kat sini orang muda-muda kan. Katakanlah seorang lelaki yang sudah berusia umur 80 lebih. Kan orang lelaki ni kan, dia tak boleh hidup seorang. Dia tak macam orang perempuan. Dia boleh berdikari. Orang lelaki dia tak boleh. Dia berdiri saja. Kari kena isi ada. Tidak, dia tak boleh makan kari. Dia mesti kena ada orang. Katakan umur dia 80 lebih. Lepas tu dia nak menikah, nak kahwin. Dia kahwinlah dengan satu orang perempuan, mungkin umur dia 60 ke 70 ke. Yang pastinya anak yang isteri yang dia kahwin tu adalah anak. Kan? Dah pernah kahwin lah kan. Contoh. Bila dia kahwin, ini bukanlah kita nak suruh tanya, kita nak suruh kita berfikir. Bila dia berkahwin, sedangkan kita tahu tok nek kita ni yang 80 lebih tu uzur lah. Dia kahwin tu bukan sebab apa. Dia kahwin nak suruh jaga dia, sembang dia, pergi hantar ubat kat dia, ingatkan dia makan ubat. Sebab takut nanti dia tak makan ubat tu. Duk makan apa ni, benda-benda manisan saja kan, takut bahaya kesihatan dia. Itu saja tujuan dia kahwin, contoh. Dan kita tahu dari segi hukum akal, ni hukum akal kita lah, tak mungkinlah dia bersama. Isu dia saya nak sebut, status anak tu nanti kan, boleh tak salam dengan dia? Sebab anak tiri ni, dia tak boleh kahwin dengan anak tiri. Mana tok nek ni, nak bagi faham balik ni, tok nek ni tak boleh kahwin dengan anak tiri dia, sebab dia dah kahwin dengan mak dia. Tapi kalau dia tak sentuh isteri dia, hukum dari segi batal wudu, tak batal wudu, itu masih terpakai sehinggalah dia sentuh. Jangan tanya. Itu saya kata, takkan nak tanya. Yalah, takkan nak tanya. Dah, ini saya cerita dari segi hukum akal. Kita tengok dia memang tak larat, bedridden. Memang kahwin tu nak suruh teman je. Memang segi hukum akal tak ada lah. Berapa kita nak tanya kan. Tapi kena penampak pula. Okey. Okey, ni saya nak suruh kita fikir dari segi hukum. So anak tiri ni, dia tak boleh dah sewenang-wenangnya pergi buka, pergi salam. Tak boleh. Ya? Jadi susah juga kan. Lagi dia terasa hati pula, dah nikah dengan mak hang dah, pasal apa hang salam dengan aku macam ni. Contoh orang tua kan. Contoh yang laki satu hal lah kan. Habis dah ada dah. Dah ada dah. Ya. Okey. Sebab dalam isu ni ada banyak
Mazhab Syafi'i dia memang syaratkan kena, seperti mana Quran sebut, dia kena bela tu mungkin dia bela lah, itu dia kena sentuh. Cuma nasib syukurlah dalam pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i ini ada sedikit yang memberi pandangan yang lebih luas. Dia kata maksud Allah Ta'ala dakhaltum tu, memasukinya itu bukan maksudnya bersama sahaja, tapi maksudnya dia pernah sentuh, maknanya sentuh apa, atau pernah tengok isteri dia punya bahagian aurat, cukup untuk mensabitkan mahram. Itu juga boleh difahami makna sentuh. Nasib baik ada pandangan macam tu, tidak sudah menikah saja kan, dia tak boleh nak bebaslah anak tiri tu. Dia problem bukan pada yang kahwin tu, pada anak tiri itulah, ya, anak tiri tu. Mungkin yang si suami ni pun dah ada anak lah, dia sama dia tak boleh dengan mak tiri dia, yang ni tak boleh dengan yang ni, so dia ada problem kat situ, ya. Jadi sebab semayang segi aurat kan, air semayang tu mungkinlah kita boleh jaga lagi, aurat ni takkan 24 jam pakai kan. Mak ni pula ada anak angkat umur 17 tahun, contohlah anak kata lelaki, aurat lelaki ke, maksudnya buka rambut anak angkat 17 tahun, mak ni kata lagi lebih, contohlah. Dia di segi hukum dia masih, cuma macam kita pernah sebut dalam pengajian kita sebelum ni, kalau masih ingatlah, ada beberapa kelonggaran yang agama bagi kepada wanita sahaja, bukan lelaki. Orang perempuan yang ada kriteria syarat-syarat, dia boleh tanggal hijab dia dan orang lelaki boleh tengok, tak berdosa. Dia tak ada letak, Quran tak sebut umur, tapi Quran sebut sifat-sifat dia. Contoh pertama, dia mesti dah monostop, bukan pos dah, monostop. Main dah lama lah tua dah. Orang tua kan, senior citizen. Itu yang pertama. Nombor 2, syarat dia disebutkan dia mestilah wanita yang telah meninggalkan perhiasan. Maknanya pakai lebih kurang macam tu, tak ada lah sagi teringin nak pergi Habib Jewels ke, pergi beli apa tudung Nilofa ke, tak ada lah. Dia mana ada tudung saji pun jalan. Kan. Kalau ada tak boleh? Tak boleh. Selagi mana dia suka bersegak lah, pi tiap-tiap hari bertimun kat mata, itu pakai bedak sejuk, tu tak boleh. Kecuali kalau bedak sejuk tu dia sakit kulit ke, tak apalah. Maksudnya ada unsur nak berhias. Walaupun umur 70 lebih ada unsur berhias, dia tak boleh tanggalkan tudung dia. Walaupun dah menopause, tak boleh. Syarat tu mesti kena ada. Maknanya macam kita tengok orang tua kat kampung lah, dia duduk macam tu, baju apa dengan kain batik dia tu, duduk macam tu kan. Yang tu tak apa. Jaga orang tu yang sakit kan Ustaz, bila ada orang ziarah kan. Ya. Kalau dia nak pakai tudung macam kan, kita macam kesian kan dia kan, kalau dia memang lebih reason kan. Tapi kalau macam daripada segi sentuhan, macam mana Ustaz? Macam bila orang nak salam, besar dari segi wuduk dia ke? Dari segi wuduk dia. Dari segi wuduk dia, kalau ikutkan dalam konteks ayat Quran tu, yang ada dua pandangan lah. Ada satu pandangan kata ayat Quran tu hanya membenarkan kelonggaran untuk dia tidak menutup saja, tapi dari segi sentuhan tu masih tak boleh lah. Masih tak boleh. Kecuali, tapi dalam masa yang sama ada pandangan yang kata boleh. Ada pandangan yang kata boleh tu kalau sebab dia kata alasan dia, Allah suruh tutup aurat ni untuk menutup nafsu. Tapi kalau dah kewajipan menutup tu dah tak ada, berarti nafsu tu sudah tidak ada. So ada yang kias macam tu, ada yang pakai kias, ada yang tak pakai kias.
Yang pakai kias dia kata bolehlah sentuh. Kau perempuan tu tengok kita salam dengan dia pun kita tak ada lah nafsu dengan dia. Itu boleh. Ya. Tapi dia dikhususkan untuk wanita saja. Laki tak boleh. Laki tua pun tak boleh. Ya? Biar dia tua. Biarkan dia tua saja. Okey. Okey, baik. Okey, yang itu kita dah sebutkan tentang beberapa asbab-asbab yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan mahram. Okey, sekarang ni kita nak tengok tentang siapakah golongan-golongan mahram itu. Ya, golongan-golongan mahram itu. Okey, yang pertama Allah Ta'ala sebut ibu kamu. Tapi kita kena ingat walaupun disebut ibu kamu, bapa tak sebut sini kan? Allah tak sebut bapa, itu kias. Ulama pakai kias. Sebab tu Quran, sebab tu ulama kata tak boleh tolak kias. Kalau tolak kias, dia rosakkan hukum. Sebab dalam Quran ni Allah kata haram kamu kahwin dengan mak. Perempuan tu boleh faham, mak saya dengan saya, mak saya tak boleh kahwin. Walaupun perempuan sama perempuan memang tak boleh kahwin kan. Tapi tak sebut bapa. Dia ulama pakaikan kias. Ya, kerana Allah tuju hukum tu pada lelaki. Sebab apa? Sebab lelaki tu merujuk pada tanggungjawab dia lah. Tapi termasuk hukum badannya adalah perempuan. Maknanya kalau kat sini ibu dan ayah, maknanya kita tak boleh kahwin dengan usul kita. Apa makna usul? Asal kita tak boleh. Tak boleh kahwin dengan asal kita, ibu ataupun ayah kita. Cuma kenapa Allah Ta'ala sebut ibu dalam konteks ayat ni? Kerana nak tunjukkan kedudukan ibu itu berbanding ayah. Padahal Allah Ta'ala boleh juga sebut hurrimat alaikum abawaikum, kedua ibu bapa kamu. Boleh, sebab dalam ayat Quran yang lain Allah guna perkataan itu. Tapi kat sini Allah Ta'ala sebut perkataan ibu adalah untuk merujuk kedudukan ibu itu. Tapi termasuklah yang tak boleh dikahwini itu adalah bapa. Ya, ini asal kita. Yang kedua, tak boleh kahwin dengan furuk kita. Furuk kita ni maknanya pecahan kita lah, anak, cucu dan ke bawah. Itu tak boleh. Yang ketiga, kita tak boleh kahwin dengan adik-beradik. Ya, sama ada, tapi dalam ayat ni Allah sebut adik-beradik si ibu sebapa. Adik-beradik si ibu boleh? Dan Quran tak sebut, tapi Allah sebut adik-beradik kamu saja. Jadi maksudkan adik-beradik kamu ni adik-beradik si ibu dan sebapa. Tapi termasuklah adik-beradik si ibu dan adik-beradik sebapa. Bukan sepupu. Maknanya adik-beradik si ibu tu mak kita kahwin 2 kali. Pertama mak kita kahwin dapat kita, tu mak kita kahwin lagi dapat seorang lagi anak, kita dengan dia adik-beradik si ibu, bapa lain. Tak boleh kahwin lah adik-beradik si ibu. Atau adik-beradik sebapa, bapa kita kahwin 2. Dapat anak kita, anak isteri pertama, seorang lagi anak isteri kedua, kita tak boleh kahwin walaupun ibu berbeza tapi bapa sama. So tak boleh. Ya. Tak boleh kahwin adik-beradik si ibu dan sebapa. Tapi boleh kahwin dalam satu keadaan. Bila tu? Boleh kahwin bila berlaku adik-beradik tiri. Yang tu boleh. Adik-beradik tiri boleh kahwin. Adik-beradik seibu tak boleh, sebapa tak boleh, seibu sebapa tak boleh. Yang boleh adik-beradik tiri. Macam mana adik-beradik tiri? Adik-beradik tiri, suami mak kita pernah kahwin, dapat anak. Kita lah anak tu, contoh. Lepas tu dia pergi kahwin dengan seorang duda. Duda tu pun pernah ada anak kahwin dulu. Kahwinlah mereka ni. Dapat pula anak baru.
Kita dengan anak baru, kalau sebelah saya datang belah mak, adik-beradik seibu. Yang kawan tu dengan anak baru, adik-beradik sebapa? Jelas. Tapi kita dengan yang tu, adik-beradik tiri. Yang tu boleh kahwin. Yang tu boleh kahwin. Jadi bila diorang duduk sekali, kita semua kecil-kecil masa tu, dapat pula anak baru, duduk sekali. Macam mana tu? Faham? Kalau kecil lagi bolehlah mak menyusu. Besar lah, dah jadi mak tingkatan 1, kecil lah juga tu kan. Tapi bawah jagaan lagi lah. Ya. Fikir-fikirkan. Okey. Faham kan adik-beradik tiri tu kan? Yang tu boleh kahwin, ya. Kemudian termasuk wa ammatukum wa khalatukum. Ini adik-beradik bapak kita. Kalau bapak kita tak boleh, adik-beradik bapak kita pun tak boleh juga. Begitu juga adik-beradik mak kita pun tak boleh juga. Kecuali suami dan pasangan mereka, itu boleh. Ya. Yang seterusnya, siapa ciri-ciri mereka? Iaitu anak menakan. Anak saudara lah. Anak saudara, sama ada anak saudara sebelah adik-beradik lelaki ataupun anak saudara sebelah adik-beradik perempuan. Kemudian siapa lagi? Susuan, adik-beradik susuan. Mak susuan dan adik-beradik, mak susuan, bapak susuan, adik-beradik susuan, adik-beradik mak susuan. Tapi dalam Al-Quran ni Allah tak sebut adik-beradik mak susuan, tapi termasuk. Susuan ni yang tak boleh pasangan susuan, ini bapak susuan. Kemudian adik-beradik mak susuan dan adik-beradik bapak susuan. Kalau susu tu datang daripada bapak tu lah. Faham ya? Nombor 3, adik-beradik susuan. Tapi kalau adik-beradik tiri susuan, tu tak boleh. Itu tak sabit nasab. Okey? Itu tak sabit nasab. Faham ya? Adik-beradik susuan. Kalau adik-beradik susuan tu kahwin, ada anak saudara susuan, dia sama macam hukum nasab. Yang tu pun tak boleh kahwin juga. Anak saudara susuan, adik-beradik susuan, itu semua tak boleh, ya. Okey. Faham tak? Ke faham susuan je? Keliru lah. Di sini senangnya saya bagi sekejap. Dia punya perkiraan dia, apa yang diharamkan dari segi kerabat, haram juga dari segi susuan. Kaedah mudah. Contoh, kita haram kahwin dengan mak saudara, macam tu juga susuan. Haram kahwin dengan anak saudara, macam tu juga susuan. Kaedah dia sama. Cuma kena tengok berapa kali susuan dan susu tu datang daripada mana. Yang tu yang kena tahulah. Umur, ya, umur. Macam ayah susuan tak boleh kahwin, tok dia pun tak boleh. Ke atas pun sama, ke bawah pun sama, adik-beradik pun sama, bapa saudara pun sama, anak saudara pun sama. Tapi kalau sepupu susuan boleh, sebab kita sepupu sama saudara pun, sama adik sesama kita pun boleh. Macam tu. Mudah ya, kaedah dia mudah. Sama. Memang sama. Cuma kena tengok yang tadilah, berapa jumlah susuan, apa punca susuan, dan umur ketika menyusu. Menyusu tu mesti ketika umur 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah. Bapa saudara, mak saudara sabit. Sabit tu apa ni? Saya contoh saya lah, saya ada anak saudara lelaki, tapi anak saudara tu sebelah bukan sebelah suami. Anak saudara tu sebelah suami. Oh, okey. Faham. Jadi
Bukanlah. Sebab kita isi kepada sebab anak saudara suami kita tu dia mahram dengan suami kita. Tapi kita isi kepada suami tidaklah. Macam saya dengan isteri bapa saudara saya, tak boleh juga. Dia mahram, tak boleh kahwin. Tapi sementara lah, kalau berlaku cerai boleh kahwin. Macam tu. Itu dipanggil sabit ni. Saya tak tahu panggilan sabit tu. Saya nak tanya semula. Ya, betul lah tu. Okey. Kemudian warabaib. Rabaib ni anak tiri. Kita dah bincang dah hukum dari segi anak tiri yang dalam jagaan isteri kamu dan kamu yang telah kamu menyentuhnya. Ini pun kita dah bincang. Syarat untuk sabit mahram bagi anak tiri. Menantu tiri? Menantu tiri. Macam mana menantu tiri? Siapa tahu menantu tiri? Sudah. Menantu tiri ni macam bapa kita kahwin lepas isteri dia meninggal, dia kahwin lain. Okey. Anak dia dengan isteri dia yang lama nikah, dapat menantu. Menantu tu tak boleh salam dengan mak. Dia panggil macam mana? Mak tiri dia. Dia panggil mak mertua tiri. Tak boleh salam. Faham tak ni? Hai. Nak lukis ni. Okey. Ni bapak kan? Bapa dia kahwin dengan isteri dua ni. Yang pertama meninggal. Okey. Isteri pertama meninggal. Okey, dia kahwin. Bila dia kahwin, hasil dia berdua ni adalah anak 3 orang. Contoh kan? Anak 3. Semua menikah dah. Berkahwin. Dah kahwin dah. Banyak macam ni Ustaz. Dah kahwin. Contoh kan? Dah kahwin. Bila dah kahwin, katakan salah seorang daripada anak dia tu adalah anak lelaki lah kita ambil. Anak lelaki kita ambil, katakanlah nama dia Kasim. Kasim, Aminah, mula siapa-siapa pun, Ahmad. Okey, dia ada anak. Ini semua dah ada isteri ni. Dah ada isteri semua. Okey. So bila dia balik raya, kan nak minta ampun mak biasalah kan. Kasim ni dia nak pergi salam dengan ini, siapa dia, pangkat dia, ini mak betul lah. Ni mak betul. Yang ni apa ni, isteri diorang ni salam dengan ni mak mertua dia. Katakan sempat hidup dululah. Yang ni semua salam dengan mak mertua. Yang ni pun mak mertua. Yang ni mak mertua tiri. Okey. Katakanlah Kasim ni dia boleh salam tak dengan mak mertua, mak ni. Bagi Kasim, ini mak mertua tiri ke mak mertua? Soalan dia. Ialah mak tiri dia. Mak tiri dia, tapi dipanggil ni mak tiri bagi siapa? Mak tiri bagi Kasim, mak tiri bagi Ahmad, juga mak tiri bagi Aminah. Boleh salam atau tak boleh salam? Boleh, tak ada masalah. Isu dia, isu yang kita nak bincang, mak mertua tiri. Siapa dia tu? Yang ni perempuan tak apalah, isi dia katakanlah nama apa tahu? Boleh nama apa pun. Cuma isu dia sekarang ni, suami Aminah ni Ali ni, dia nak pergi salam dengan mak mertua tiri. Tak boleh. Ya, ni sebab perempuan tak ada masalah lah. Katakanlah kalau dia ada anak perempuan seorang lagi, ya,
khalilah ke, misalnya ada suami. Suami ni nak pergi salam ni tak boleh. Kalau masa mak kandung hidup dulu, dia boleh salam. Bila meninggal, bapa dia kahwin lain, tak boleh salam dah. Sebab dia mak mertua tiri. Jadi Kasim kita ni boleh Kasim tak ada masalah. Sebab Kasim, bila bapa dia kahwin berapa banyak isteri pun, still hukum mahram. Sebab ayat yang 22 sebelum ni kita baca, Allah kata, jangan kamu kahwin dengan isteri-isteri bapa kamu. Jadi tak ada masalah. Kasim ni semua boleh salam dengan ni. Cuma mertua ni, menantu ni tak boleh salam dengan mak mertua tiri. Tapi kadang-kadang mak mertua tiri tu kecil hati. Pasal menantu lain salam. Menantu lain salam tak apalah, dia perempuan. Kawan ni lelaki. Ustaz ceritanya kalau bapa mertua dia tu meninggal, dia kahwin bukan mak tiri. Tiri tu boleh lah. Ha? Macam mana? Sekarang ni dia ni sampai sebab isteri kan. Okey, jadi yang sana tu mak mentua tiri. Jadi meninggallah bapa mentua tadi tu. Itu. Bapa tu meninggal. Bolehlah dia kahwin pula dengan mak tiri dia. Contoh mak Oh ya. Orang lain ke? Okey, faham. Faham soalan dia. Okey, sekarang ni katakan bapa ni meninggal. Ali ni dia tak boleh kahwin dengan mak mertua tiri. Sebab apa dia tak boleh kahwin lagi? Sebab apa? Sebab mak mentua tu. Sebab dia masih kahwin dengan Aminah. Aminah dengan mak mentua dia ni, mak mentua tiri dia ni mahram. Faham? Mahram. Kecuali dia cerai ke Aminah, dia kahwin dengan mak mentua tiri Aminah. Mak tiri Aminah boleh. Sebab mak mertua Aminah, mak tiri Aminah ni lebih muda pada dia. Kalau tua pun tak boleh buka. Ya, boleh. Ini contoh lah. Tak 69 dia yang tu kawan ni. Tapi yang jadi problem dia apa dia? Jadi problem dia memang boleh segi hukum, tapi sekarang ni katakanlah dah kahwin kan, Ali dan Aminah dapat anak. Ni tengok problem ni. Dapat anak. Lepas tu dia pergi cerai Aminah ni, kahwin pula dengan mak tiri Aminah. Mak mentua tiri dia, tapi mak tiri Aminah. Kahwin pula, anak pula. Saya nak tanya, apa hubungan anak ni dengan anak ni? Adik-beradik. Siapa boleh jawab? Adik-beradik. Anak dengan anak, Ya? adik-beradik. Sebapa. Adik-beradik sebapa. Adik-beradik sebapa. Jadi mereka mahram lah. Cuma nak panggil pangkat tu pening. Sebab masa tu jadi anak ni anak kan, dia panggil ni nenek. Dia mesti dia dapat anak, dia panggil ni nenek. Sebab mak tiri mak dia nenek. Sagi pula nenek tu dapat anak pula. Dapat anak pula, dia nak panggil ni pula bekas nak panggil Aminah. Bab mak dia orang ni kan. Ada tak ada. Tu panggil keluarga 69. Dia terbalik dengan tunggang tu sama. Dia dah buat lama dah. Baik. Ya? Kena tahu. Sebab benda ni memang berlaku lah. Tapi zaman kita sekarang ni orang dah tak ada lain dekat-dekat tu. Tapi di segi hukum benda itu perlu tahulah. Walaupun mungkin tak berlaku, tapi hukum tu kita kena tahu. Ya. Apa dengan anak saudara kita lelaki kita halal kan? Tapi Isteri dia. isteri
perempuan suami dia. Tak boleh. Salah kan? Tak boleh. Sebab dia orang luar. Orang luar. Dia kan mudah orang luar. Kita ingat dia macam anak saudara kita juga. Kalau macam menantu, ada orang tanya, habis tu menantu kan anak luar juga, orang luar juga kan. Tapi kenapa kekal pula mahram ni dengan kita? Sebab apa? Sebab beza dia, sebab dia anak kita kan. Tapi anak saudara pun anak juga, anak saudara kita kan. Cuma dia jauh sikit. Sebab dia anak kepada abang kita, atau anak kepada adik perempuan atau kakak kita, dia jauh sikit. Jadi sebab itu agama kira yang dekat. Orang luar ni dia boleh jadi mahram bila dia ambil yang dekat. Kalau dia ambil yang jauh sikit saja, tidak mahram. Itu kaedah. Sebab kalau Allah jadikan menantu kita pun bukan mahram, susah lah. Ni menantu balik ni, turun. Susah lah. Padahal nanti hubungan tu akan jadi kurang bagus. Sebab tu aku tak mesra. Sebab tu Allah Ta'ala nak mudahkan hikmahnya. Kalau menantu walaupun orang luar, dikira mahram. Anak saudara kita bukan duduk dengan anak saudara kita selalu pun. Kalau pergi rumah abang, jumpalah anak saudara. Rumah kakak ke, rumah adik ke. Kalau tak jumpalah. Jadi sebab tu agama kata dia bukan mahram. Sudah. Tiri tak habis lagi. Menantu tiri. Itulah menantu tiri. Menantu tiri tu macam Ali itulah. Menantu tiri lelaki dengan siapa? Dengan mak mertua tiri yang tadi itulah. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Tak boleh. Kan faham kan? Cucu Ada satu anak lelaki, ada satu anak perempuan. Ada dua-dua tu boleh, lelaki tu boleh salam nenek mertua tiri. Boleh. Sebab itu dikira sebagai nenek tiri. Kalau mak tiri boleh, nenek tiri pun boleh. Sebab mak dia pun boleh salam dengan isteri ayah dia, takkan dia tak boleh. Dia hukum dia begitu. Dia mengikut. Kalau apa tu, Kasim tu boleh salam, katakan boleh salam dengan mak tiri dia, ya. Jadi anak Kasim, anak Aminah ke, anak Ahmad ke, semua boleh salam. Tak ada masalah. Suami kita je lah yang tak boleh. Maknanya menantu tiri tu saja yang tak boleh. Yang lain semua tak ada masalah. Ya? Jadi jangan kecil hatilah. Kan kadang mak tiri tu kan kena kecil hati. Kenapa menantu tu datang tak pernah salam aku. Kan orang tu dia bukan belajar ni. Belajar kan dia pening. Tiri, dia dengar kiri je. Kan? Jadi